Salam sejahtera dan salam sejahtera sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Pergerakan Wanita Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Senadin telah mengadakan program 722 Dancing for Sarawak 2.0 di pentas Permai Mall Miri pada Jumaat. Hadir merasmikan program tersebut ialah Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin. Dalam ucapannya, beliau menyeru agar suasana perpaduan dan semangat bersatu rakyat Sarawak dapat terus dikekal dan dipelihara sebaiknya. Jelasnya dalam masa sama, Kerajaan Sarawak akan terus memperjuangkan hak-hak yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ujarnya lagi, ia merupakan kali kedua 722 Dancing for Sarawak diadakan oleh Pergerakan Wanita SUPP Cawangan Senadin bersempena dengan sambutan Hari Sarawak. Dalam pada itu, beliau mengajak rakyat Sarawak menghayati dan memahami erti sebenar Hari Sarawak yang diraikan pada setiap 22 Julai. Datuk Seri Lee mengulas lanjut, program itu juga bertujuan menggalakkan senaman aerobik yang sihat serta menggalakkan orang ramai untuk lebih banyak bersenam bagi memupuk tabiat yang baik serta merealisasikan visi menjadikan Miri sebagai bandar yang sihat. Laporan seterusnya, Komitmen Majlis Daerah Kapit MDK telah membawa banyak perubahan mendadak terhadap lanskap pembangunan di Kapit. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Natalinggi, dalam beberapa tahun ini MDK banyak membuat penambahbaikan di kawasan tersebut di bawah Wali Kota Kapit Lating Minggang. Ujarnya banyak perancangan yang dilaksanakan oleh MDK direalisasikan melalui bantuan pelbagai projek wakil-wakil rakyat di situ. Sehubungan itu, beliau mengingatkan ahli majlis agar terus meningkatkan mutu perkhidmatan mereka supaya pembangunan di Kapit terus rancak dilaksanakan. Berucap semasa majlis angkat sumpah bagi ahli-ahli majlis bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember 2022 pada Sabtu, Datuk Seri Alexander juga berharap semua ahli majlis dan MDK sentiasa bekerjasama dan bekerja dalam satu pasukan. Tegasnya, ahli majlis juga tidak perlu berpolitik dalam tugasan dan perkhidmatan dalam MDK. Ahli Parlimen Kapit itu turut mengingatkan ahli majlis agar tidak terlalu fokus kepada perancangan fizikal seperti projek hingga lupa mengenai kebersihan kawasan daerah Kapit seperti parit, taman bunga, baik pula infrastruktur seperti pasar, tandas, kebersihan kedai makan dan lain-lain yang berkenaan. Di Betong pula, seramai 11 pasukan berentap dalam Liga Bola Sepak Betong 2022 bagi merebut Piala Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Bas. Sepak mula Liga Anjuran Persatuan Bola Sepak Bahagian Betong BDFA itu telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Adun Saribas Muhammad Razi Sitam bertempat di Kompleks Sukan Betong pada Sabtu. Dalam ucapan ringkas, Muhammad Razi berharap agar penganjuran program itu dapat berjalan dengan lancar setelah 2 tahun program seumpamanya tidak diadakan susulan pandemik COVID-19. Selain itu, katanya beliau akan terus komited membantu BDFA dengan menyalurkan dana bagi menyokong penganjuran tersebut. Berita selanjutnya, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Miri dan Kelab Berbasikal Kerbau Bull telah mengadakan kayuhan Semarak Hari Sarawak di Taman Jelita Miri pada Jumaat. Cuaca hujan pada hari tersebut kelihatan tidak mematahkan semangat para peserta yang terdiri daripada Kelab Berbasikal Kerbau Bull untuk berkayuh serta mengedarkan bendera Sarawak di sekitar kawasan perumahan Taman Jelita Miri. Manakala Ahli Parlimen Sibuti Lokanisman Awang Sauni yang hadir merasmikan program itu berkata, tarikh 22 Julai meraikan Hari Sarawak dan sebagai peringatan bahawa negeri ini mempunyai kerajaan sendiri yang kemudiannya membentuk Malaysia. Sementara itu, katanya kerjasama antara beliau dengan Adun Berkenu akan terus memberikan pembangunan kepada penduduk di kawasan perumahan tersebut. Selanjutnya, generasi muda diingatkan agar menghargai dan menghayati perjuangan pemimpin terdahulu yang telah membentuk Sarawak sehingga menjadi sebuah wilayah yang makmur dan aman. Adun Tedangusan Denis Ngau berkata, generasi baru kini harus mengetahui sejarah sebenar agar tidak mudah diperalatkan oleh anasir luar. Berucap dalam majlis penangguhan program acara berjalan kaki sempena sambutan Hari Sarawak di Pekarangan Pejabat Daerah Telang Usan pada Jumaat, beliau berkata perpaduan serta sikap toleransi merupakan aspek penting yang perlu dipupuk dan disemai. Lebih 60 orang daripada pelbagai agensi kerajaan dan pelajar sekolah di sekitar Long Lama telah berhimpun di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK King Ting Long Lama seawal jam 6.30 pagi untuk menyertai acara berkenaan. Acara berjalan kaki yang mengambil masa kira-kira 35 minit itu bermula dari Pekan Long Lama menuju ke Pejabat Daerah Telang Usan.
Sementara itu, sebanyak 13 pasukan dari 10 agensi kerajaan mengambil bahagian dalam pertandingan Kerem Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksab Miri 2022. Menurut Residen Bahagian Miri, merangkap pengerusi Maksab Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pertandingan seumpamanya mempamerkan semangat kesukanan dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian semasa berucap bagi merasmikan pertandingan tersebut di Pusat Kraftangan Miri pada Jumaat. Pertandingan itu merupakan anjuran Maksab Bahagian Miri dengan kerjasama Kelab Sosial dan Rekreasi Kaki Tangan Majlis Bandaraya Miri MDM. Ianya telah mendapat sambutan yang amat memberangsangkan daripada agensi-agensi kerajaan Sarawak serta persekutuan dan berlangsung selama 2 hari iaitu 22 hingga 23 Julai 2022. Antara agensi kerajaan yang mengambil bahagian ialah Pejabat Residen Bahagian Miri Rando, MBM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, PPKS, Jabatan Pengairan dan Saliran DID dan Jabatan Akauntan Negara JANM serta HDC dan Jabatan Penjara Malaysia yang masing-masing menghantar 2 pasukan. Edisi malam ini diakhiri dengan berita mengenai program Malaysia Sport League MSL yang dilaksanakan bagi melatih masyarakat tempatan dalam pelaksanaan aktiviti sukan serta menggalakkan budaya bersukan. Ia juga bertujuan meningkatkan keharmonian dan perpaduan sekaligus meningkatkan kemahiran sukan dalam kalangan komuniti setempat khususnya di Sarawak. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak Lamat Nyalau berkata MSL merupakan pertandingan yang dilaksanakan secara liga pada setiap hujung minggu di mana ia melibatkan 5 acara sukan iaitu bola jaring, bola keranjang 3-on-3, sepak takraw, badminton berpasukan dan juga futsal. Sebenarnya program MSL ini merupakan satu inisiatif yang telah dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan di Sarawak. Dan ianya diadakan di seluruh negara di Malaysia. Di mana kita hari ini pertandingan futsal adalah peringkat terakhir untuk MSL peringkat negeri. Di mana sebelum ini kita telah mengadakan 4 kejohanan yang lain dan kebanyakannya kita laksanakan di Unimas. Dan itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Unimas kerana telah menyediakan kita tempat yang saya rasa sangat sesuai untuk kita bersaing bersama diri untuk kita mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Kejohanan Futsal MSL Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Arena Tun Tuan Ku Bujang Unimas pada Sabtu. Untuk rekod, program itu telah bermula sejak 19 Mac hingga 22 Mei lepas dengan pelibatan seramai 9,911 orang dari seluruh bahagian. Sebanyak 23 pasukan kategori lelaki dan 21 pasukan kategori wanita telah menyertai kejohanan futsal MSL Peringkat Negeri Sarawak itu yang mewakili bahagian masing-masing. Johan bagi setiap acara akan mewakili Sarawak ke Malaysia Sport League Peringkat Kebangsaan pada 25 hingga 28 Ogos depan di Kompleks Sukan Sky Arena, Kuala Lumpur. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.